Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Masalah 118. Quran itu adakah ia menasahkan sunnah? Kata Imam An-Nawawi, jika menurut sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad, bahawasanya kebanyakan ulama berkata bahawasanya menghadap kepada Baitul Maqdis itu dengan sunnah. Mana dengan sunnah Nabi, mana hadis Nabi SAW. Nabi pada asalnya berhajat, nak mengambil hati. Nah, saya jadilah ia padanya bagi kaul yang mengatakan bahawa Quran itu menasahkan sunnah, ya. Dan ialah perkataan kebanyakan ulama usuliyin yang mutaakhirin. Mana ulama usul fiqh dipanggil usuliyin, yang kemudian, dan ialah salah satu daripada dua kaul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Dan kaul yang kedua, dengan dialah berkata satu taifah, tiada harus Quran itu menasahkan sunnah, kerana sunnah itu menerangkan Quran, ya. Hadis itu sebagai idah, dia menyatakan macam mana pula Quran pergi madam, kata dia. Itu makna pendapat benar-benar ijtihadi. Maka bagaimana pula menasah ia akan dia. Dan bermula mereka ini berkata mereka itu tiada ada berhadap kiblat Baitul Maqdis itu dengan sunnah. Bahkan adalah ia dengan wahyu, yakni firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, ala ayah, sehingga akhir ayat. Dan tiada kami jadikan akan kiblat yang adalah ia atasnya, yakni wa ma ja'alna, tidaklah kami jadikan. Siapa jadikan? Allah Ta'ala. Ini benda tu bukan daripada sunnah tapi daripada Quran. Allah Ta'ala, mana Quran menasahkan Quran, itu biasa. Dan ma nansakh min au nunsiha, bagaimana ayat yang kami nasahkan, na'ti bi khairin minha au misliha, kami akan datangkan yang lebih baik atau yang seumpama. Mana wujud nasih dan mansukh, nasah dan mansukh tuan. Ini masalah kiblat, ya. Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 atau 17 bulan, kemudian pusing balik. Bernamakan kiblat tu, masjid tu, Masjid Qiblatain. Masalah Quran itu bolehkah didasarkan oleh sunnah? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan telah bersasaran pada Quran itu adakah ia menasahkan sunnah, maka mengharuskan akan dia oleh kebanyakan ulama dan menegakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan satu taifah. Dalam masalah kiblat akan Ka'batullah, dengan sukacita Nabi SAW, ya saudaraku, telah lalu keterangan bahawa Nabi SAW berhadap kepada Baitul Maqdis dengan menjunjung suruh hingga berbelas bulan, 6 atau 17 bulan. Tiada juga kafir itu lembut, ya, kononnya menghadap situ nak tarik hati dia, keras macam ni, dan suka kepada Islam tak ada, melainkan degil juga. Mereka itu tak ada faedah, barat curah air daun keladi, tak ada kesan yang tunjukkan. Maka bertambah-tambahlah di hati Rasulullah SAW tu, sukakan kiblat untuk neneknya, itu Nabi Ibrahim AS. Ya, saya tak pusing balik. Demikian, yakni sukakan akan Kaabah lebih daripada sehari-hari, yang sentiasa ia padanya, seperti dikatakan oleh Al-Barra, wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjiha ila Kaabah, dan ada Rasulullah SAW sukakan berhadap, ya, sembahyang kepada Kaabah balik. Ketuan ayat supaya pusing balik. Sudah masalah memandang-mandang ke langit oleh Nabi SAW kerana menanti wahyu. Dah harap sangat tu.
agak-agak turun wahyu buat arahan pusing balik ke Kaabah. Ya saudaraku, kemudian daripada sangat inginnya baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkiblatkan Ka'batullah, lalu berkata ia bagi Jibril alaihissalam, ya Jibril, sukalah aku sekiranya memaling akan daku oleh Tuhanku berkiblatkan Kaabah. Maka kata Jibril, ya Muhammad, hanya saja aku pun hamba Allah seperti kamu juga, tiada upaya sesuatu bagiku. Kemudian naiklah Jibril ke langit dan tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaannya sentiasa memandang-mandang ke langit, harapkan turun wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dengan pekerjaan kiblat yang disukakan. Dan kata Abu Isa Tirmizi dalam hadis ini, fa'anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhaka bis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka, tu ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka menurun Allah Ta'ala akan firman-Nya, sesungguhnya tahqiqlah pengetahuan kami akan berbalik-balik wajah engkau ya Muhammad SAW ke langit, kerana harapkan wahyu dan inginkan suruh Allah Ta'ala berhadap kiblat kepada Kaabah, maka demi kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau suka akan dia. Walan waliyannaka kiblatan tardah, maka pawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah olehmu akan wajah engkau ke pihak Masjidil Haram, yakni Kaabah. Syatra di mana pihak, syatra bermakna jihah. Satu lagi tafsir syatra dengan makna ain. Syatra makna ainul Kaabah. Ini ada khilaf ulama. Lepas tu kalau pakai pendapat syatra bermakna jihah, bermakna pihak, bermakna kalau kita semayang ni sengit-sengit sikit tak boleh lagi kan? Jadi kita pihak Kaabah jadi kalau masjid tak payahkan 3 pit lagi-lagi sikit darjah tu tak ada hal, sebab semuanya pihak Kaabah. Tapi kalau pakai pentafsiran kedua, dia panggil ainul Kaabah, mana syatra bermakna ain di Kaabah sendiri, itu kena tepat tepat bagi mereka yang memandang, zan akan ain Kaabah bagi mereka yang jauh. Macam kita ni, kita zankan ain Kaabah, kita isytihad pakai kompos semua tu, jadi kita apa, zan kita bukan yakin tak nampak Kaabah, tapi zan kita pada ain. Kalau pendapat kedua, zan pada pihak. Itu ada dua. Betul. Kalau mereka yang memilih kaul ni, Imam Al-Ghazali dalam Ihya pakai jihad, sebab dia kata Kaabah kan sana, kita nak ada tempat jauh kan, dia pihak dia pun cukup sah. Itu perbahasan segi fiqh lah Sebab lapas syatra tu dia ada dua makna. Syatra bermakna jihah, syatra dengan makna ain. Habis. Dan satu lagi, masalah menghadap Nabi Rasulullah SAW akan kiblat kemudian daripada wahyu. Dan kata Isa At-Tirmizi dalam sabdanya, ya itulah wajih, hadapkan oleh kamu wajihan nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu zalik. Maka berhadaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bah, Ka'batullahil Haram di Mekah, kemudian daripada turun wahyu seperti dalam masalah 121. Dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukakan demikian itu. Maka diketahuilah dengan ayat ini sudahlah dinasahkan akan menghadap kiblat Baitul Maqdis. Maknanya dinasahkan, asal ada dan bertukar hukum baru dengan menghadap kepada Kaabah balik. Itu hak Allah Ta'ala. Dia nak pusing mana pun hak dia. Hak kita hanyalah memberi ketaatan kepada dia. Wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Allah